salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 yang terdiri daripada Anastasia Gwen Erwin, Azliman bin Abdul Mani, Naziha, Nuranesha Alia binti Abdul Sabaar, Nur Syamimi Adlina binti Syam Atha, Nurul Ain Natasha binti Hamsi, Theodoril Mirino Samuti, dan Zilman Itisyam bin Muhammad Tamsil. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk kami yaitu Impak Bioteknologi dan Kesannya Terhadap Masa Depan Ekosistem. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan memulakan pembentangan dengan pengenalan. Bioteknologi merupakan salah satu bidang sains yang mengalami kemajuan yang sangat ketara dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat pada masa sekarang. Bioteknologi memberikan impak yang sangat besar kepada kehidupan individu dan masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh, memberi impak dalam bidang industri pemulihan kesehatan, industri makanan, dan banyak lagi. Seterusnya, bioteknologi turut memainkan peranan dalam usaha-usaha bagi memelihara alam sekitar dengan menggunakan pelbagai kaedah, seperti menggunakan mikroorganisma untuk melindungi kebersihan alam sekitar daripada bahan-bahan pencemar. Seterusnya, bioteknologi mampu mencegah daripada berlakunya masalah-masalah global, seperti kekurangan bekalan makanan, penularan penyakit yang boleh memudaratkan, dan mengelakkan daripada berlakunya pencemaran alam sekitar. Akhir sekali, ekosistem merupakan satu sistem semula jadi yang berlaku disebabkan oleh interaksi antara komponen hidup, yaitu biotik seperti tumbuhan, haiwan, dan mikroorganisma, dengan komponen yang bukan hidup, yaitu abiotik seperti air, cahaya matahari, suhu, dan banyak lagi yang saling berinteraksi di dalam sesuatu persekitaran. Sekian dan terima kasih. Terdapat beberapa jenis bioteknologi yang berkaitan dengan ekosistem. Yang pertama ialah bioteknologi pertanian. Bioteknologi pertanian merupakan kaedah pertanian yang menggunakan teknik modern. Contohnya melalui teknik kultur tisu. Teknik ini membantu dalam menghasilkan tanaman yang lebih berkualiti. Selain itu, bioteknologi pertanian mampu mengubah satu genetik tanaman, yaitu menggunakan teknik GMO, yaitu Genetically Modified Organism. Teknik ini bertujuan untuk menghasilkan tanaman yang tahan terhadap penyakit, serangan perusak, dan persekitaran yang ekstrim. Bioteknologi yang kedua ialah bioteknologi industri. Perkara ini merujuk kepada proses biologi yang mesra alam untuk menggantikan proses tradisional, sebagai contohnya menghasilkan bioetanol. Di samping itu, bioteknologi industri juga berperanan untuk menggantikan plastik kepada bioplastik, yang dimana ia menggunakan bahan yang mesra alam. Seterusnya, jenis-jenis bioteknologi yang berkaitan dengan ekosistem yang ketiga ialah bioteknologi alam sekitar. Bioteknologi alam sekitar ialah integrasi pelbagai disiplin dalam sains untuk memulihkan alam sekitar. Contohnya, kaedah bioremediasi dan fitoremediasi. Yang terakhir ialah bioteknologi marin. Bioteknologi marin merupakan penciptaan produk dan proses dari organisma laut melalui penggunaan bioteknologi. Contohnya ialah bioteknologi marin dapat menghasilkan kejuruteraan genetik ikan yang membantu proses pembiakan ikan dan pengawalan jantina ikan. Oke, saya Zilman Itisyam bin Muhammad Tamsil, nomor metrik BA 24110642 akan membentangkan impak positif bioteknologi terhadap ekosistem. Oke, impak yang pertama yaitu bioremediasi tanah tercemar. Penggunaan mikroorganisma untuk menguraikan bahan toksik dalam tanah dan memulihkannya secara semula jadi. Yang kedua yaitu tanaman tahan penyakit. Dengan penggunaan tanaman genetik ubah suai, tanaman lebih tahan daripada serangan perosak. Oleh hal yang demikian, penggunaan racun dan serangga dapat dikurangkan. Impak yang ketiga yaitu pembiakan spesies terancam, yaitu melalui teknik kultur tisu dan klon atau lebih dikenali sebagai
teknik in vitro yang dapat membantu membiak dan memelihara flora dan fauna yang hampir pupus, atau lebih dikenali sebagai tumbuhan yang hampir pupus atau yang sudah jarang ada yang kita temui. Dengan penggunaan teknik ini kita dapat menyelamatkan tumbuhan-tumbuhan yang hampir pupus. Oke, impak yang keempat yaitu pengurangan sisa industri. Kita menggantikan bahan kimia dalam sektor perindustrian menggunakan enzim bioteknologi yang membantu dalam pengurangan penggunaan bahan kimia dalam proses industri yang menyebabkan proses industri lebih bersih dan mesra alam. Oke, impak yang kelima yaitu penghasilan bahan api bio. Bahan api bio merujuk kepada biofuel yang daripada tumbuhan dan alga yang dapat mengurangkan pelepasan karbon dan pencemaran udara. Yang terakhir yaitu rawatan air kumbahan. Hal ini hampir sama seperti teknik bioremediasi. Kita penggunaan mikroorganisme itu dalam membantu mengurangkan toksik dalam air atau pencemar dalam air. Kita menggunakan mikroorganisme tersebut untuk menguraikan air bersih dan air yang tercemar. Yaitu saya sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sebelum saya melanjutkan pembentangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Aina Tasha binti Hamsi, nombor Matrix BA 24110477. Saya ingin membentangkan impak negatif bioteknologi terhadap ekosistem. Nombor 1 adalah pengurangan keanekaragaman hayati. Pengurangan keanekaragaman hayati adalah penggunaan tanaman transgenetik secara meluas yang menyebabkan variasi tradisional dipinggirkan. Kehilangan variasi genetik menyebabkan ekosistem kurang stabil dan mudah terjejas. Ianya menyebabkan juga serangan jantung, penyakit dan perosak meningkat. Nombor 2 adalah kontaminasi genetik. Kontaminasi genetik adalah penyerbukan silang antara tanaman transgenetik dan liar. Ia menyebabkan perubahan ciri semula jadi spesies asli dan gangguan keseimbangan genetik semula jadi. Dia memberi kesan kepada rantaian makanan dan interaksi ekologi. Nombor 3 adalah gangguan organisme bukan sasaran. Gangguan organisme bukan sasaran menghasilkan toksik untuk kawalan perosak. Toksik jejaskan lebah, kupu-kupu dan serangga pendebunga yang mengganggu proses pendebungaan semula jadi. Nombor 4 adalah perintangan perosak dan umpai. Perosak dan umpai menjadi tahan terhadap racun. Petani menggunakan racun secara berlebihan, pencemaran tanah dan air dan menyebabkan ancaman kepada kehidupan akuatik. Dan yang terakhir adalah penyebaran spesies invasif. Organisme GM membiak tanpa kawalan. Dia menggantikan spesies asli dan menyebabkan struktur komuniti ekosistem berubah drastis. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, nama saya Anastasia Gwen Erwin, Katmetrik BE 2411558 akan membentangkan tentang cabaran dalam penggunaan bioteknologi. Terdapat 3 cabaran yang akan saya bentangkan dalam bahagian ini. Yang pertama adalah kos yang tinggi. Industri bioteknologi melibatkan proses pembuatan yang kompleks karena ia memerlukan peralatan khusus yang biasanya diimpor dari negara luar. Oleh itu, syarikat bioteknologi terpaksa menanggung kos penghantaran yang tinggi disebabkan mungkin oleh jarak yang jauh atau masalah-masalah seperti sekatan sempadan. Maka hal ini akan melambatkan lagi perkembangan bioteknologi terutamanya di negara membangun. Cabaran yang kedua adalah kekurangan maklumat dan pendidikan awam mengenai bioteknologi. Berdasarkan sebuah kajian oleh Haja pada tahun 2003, didapati bahwa hanya 15,5% rakyat Malaysia yang memahami tentang bioteknologi. Hal ini mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap produk sehingga ia boleh menjejaskan kemajuan industri ini. Seterusnya, kekurangan maklumat juga berpunca daripada kurangnya tenaga
pengkaji atau pakar karena mereka biasanya berhijrah ke negara-negara maju sehingga menghambat perkembangan penyelidikan bioteknologi tempatan. Cabaran yang terakhir adalah cabaran dari segi persepsi masyarakat, yaitu ketidaksetujuan masyarakat terhadap keselamatan produk bioteknologi. Wujud kerisauan tentang bahan yang digunakan di dalam produk GMO, yaitu Genetically Modified Organism, yang berpotensi untuk mencetus alahan. Walaupun tidak ada laporan mengenai alahan yang dikaitkan dengan produk GMO, namun kerisauan ini tetap wujud karena tidak ada pernyataan yang mengatakan sebaliknya. Seterusnya, wujud juga kebimbangan mengenai gen yang digunakan dalam produk bioteknologi ini, khususnya gen ARG, yaitu Antibiotic Resistance Gene, yang dikatakan mampu menyebar rintangan antibiotik secara meluas. Kesimpulannya, cabaran-cabaran ini mestilah dihadapi atau ditangani melalui alternatif yang efektif supaya potensi penuh bioteknologi ini dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Terima kasih. Seterusnya, saya akan terangkan tentang langkah-langkah pengawalan dalam menghadapi impak bioteknologi terhadap ekosistem. Langkah pertama ialah menjalankan kajian awal terhadap risiko. Hal ini penting bagi mengenal pasti kemungkinan kesan negatif terhadap alam sekitar dan manusia. Dengan penilaian ini, langkah pencegahan awal boleh diambil. Langkah kedua adalah dengan mewujudkan rangka kerja bioselamat seperti yang dilakukan di India. Rangka kerja ini melibatkan peraturan, garis panduan untuk memastikan keselamatan dalam penggunaan teknologi bioteknologi. Kemudian ialah pemantauan yang berterusan. Pemantauan jangka panjang ini harus dilakukan bagi mengenal pasti kesan yang mungkin tidak dapat dilihat pada peringkat awal, tetapi boleh memberi impak besar dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya ialah pendidikan dan kesadaran. Latihan perlu diberikan kepada pengendali ataupun penyelidik berkaitan etika, keselamatan, dan tanggung jawab mereka. Selain itu, kerjasama antara kerajaan, institusi pendidikan, dan masyarakat perlu dipekukuh bagi meningkatkan kesadaran serta membina kepercayaan awam terhadap bioteknologi tersebut. Akhir sekali ialah pelan kecemasan dan pengurusan sisa seperti GMO perlu disediakan. Langkah ini bertujuan untuk mengelakkan pencemaran serta menyediakan tindakan balas sekiranya berlaku kebocoran. Kesimpulannya, langkah-langkah ini penting bagi memastikan bioteknologi dimanfaatkan secara selamat tanpa menjejaskan ekosistem pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kesan bioteknologi terhadap ekosistem di masa depan. Kesan positif, bioteknologi digunakan dalam penghasilan tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga biofuel. Dalam konteks ini, biofuel diperoleh daripada sumber semula jadi seperti alga, sisa pertanian, dan bahan organik buangan. Misalnya, alga mampu menyerap karbon dioksida secara intensif semasa proses fotosintesis sekaligus mengurangkan gas rumah hijau secara langsung. Keadaan ini menjadikan biofuel sebagai alternatif yang mesra alam dan berdaya tahan berbanding daripada bahan api fosil. Seterusnya, bioplastik sebagai alternatif plastik konvensional yang boleh terurai secara biologi. Bioplastik dihasilkan daripada bahan semula jadi dan dapat mengurangkan pencemaran plastik global yang semakin meruncing. Plastik konvensional mencemari lautan, sungai, dan tanah, mengancam habitat hidupan laut dan daratan. Penggunaan bioplastik mempercepat proses pelupusan secara semula jadi, mengurangkan mikroplastik, serta mengurangkan kebergantungan pada bahan api fosil. Seterusnya, bioteknologi juga membawa kesan negatif pada masa akan datang. Contohnya, ia membawa kecenderungan untuk mengabaikan pendekatan pemeliharaan semula jadi. Dalam konteks ini, apabila fungsi ekosistem diambil alih oleh organisme sintetik, masyarakat mungkin kurang berminat melabur dalam pemeliharaan tradisional seperti pemulihan habitat, penanaman semula hutan,
dan perlindungan spesies terancam. Ini akan menyebabkan gangguan jangka panjang terhadap struktur dan fungsi ekosistem yang tidak dapat digantikan hanya dengan teknologi. Akhir sekali, perubahan fungsi ekosistem. Ekosistem semula jadi terdiri daripada interaksi kompleks antara spesies dan unsur abiotik, yaitu kitaran nutrien, penyerapan karbon, penapisan, dan pendebugaan. Organisme yang direka untuk menyerap karbon secara intensif mungkin mengganggu kitaran karbon dan mengubah kesuburan tanah. Mikroorganisme pengurai sintetik yang digunakan untuk mempercepat penguraian bahan organik boleh mengubah komposisi tanah, mengubah tumbuhan tempatan, seterusnya menjejaskan kestabilan ekosistem secara meluas. Sebagai kesimpulan, bioteknologi memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti hidup manusia dan melindungi alam sekitar. Ia membantu menyelesaikan masalah seperti pencemaran, kekurangan makanan, dan kebergantungan terhadap bahan api fosil. Walaupun bioteknologi menawarkan pelbagai kelebihan, kita juga perlu sadar akan risiko-risiko yang bakal dihadapi. Justru itu, ia mesti digunakan secara berhati-hati dengan kawalan yang ketat agar keseimbangan alam sekitar tidak terganggu. Dengan penggunaan yang bertanggung jawab, bioteknologi dapat memberi manfaat besar dalam bidang pertanian, industri, perubatan, dan alam sekitar, sekaligus menyumbang kepada kelestarian ekosistem dan kesejahteraan manusia. Secara keseluruhannya, bioteknologi ialah satu inovasi yang penting untuk masa depan yang lebih lestari, tetapi ia perlu dikendalikan secara beretika dan bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasai oleh generasi akan datang. Sekian, terima kasih.